Bismillahirrahmanirrahim. Surah 7. Pasal yang ke-14. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 hujah. Kita mazhab Syafi'i ada hujah kita 4. Tidak pun kita amal satu benda itu berhujah dengan ayat Quran. Kita amal satu-satu perkara itu bukan tiru-tiru, ambil di mana ajaran Quran. Ataupun tak ada dalam Quran perkara yang kita amal, ambil di mana dalam hadis. Apa Quran pun tak ada hadis, kita amal benar ni ambil di mana ijma' ulama. Ataupun Quran tak ada hadis, tak ada ijma', tak ada, ambil di mana qiyas. Itu tepat alasan ummi pun. Hak kita Imam Syafi'i. Si Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Orang lain tak Quran dengan hadis. Hadis pun tak hadis sahih. Tak mau dah. Ada setengah tu pakai Quran saja, hadis pun tak mau dah. Tu semua tu tolak empat ni, mana-mana satu empat ni dia tolak. Tu bukan jalan kita. Bukan jalan kita. Jalan kita ada 4. Hujah. Kita buat satu-satu, ambil di mana? Ambil Quran, tak apa. Ambil di hadis pun tak apa. Tak ada dalam Quran hadis ni, kami ambil mana ni? Ba'amah ni. Ambil daripada ijma' ulama. Atau ijma' ulama kami ambil di mana? Qiyas. Macam usolli. Nabi kata, idza kuntum ila salat fakabbir. Kalau nak sembahyang, Allahu Akbar. Sudahlah. Dia baca usolli. Baca usolli bid'ah. Nabi tak ada usolli. Nabi sembahyang Allahu Akbar, tak ada baca usolli. Hari kita ada baca usolli. Usolli. Boleh ke tak? Di mana mau ambil? Kena ada tempat. Apa? Qiyas. Qiyas dah tahu? Qiyas satu perkara dengan satu perkara. Pelagar tengok. Itu qiyas. Nabi masa dia buat haji, Dawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Dia berlafaz dengan dia. Haji itu apa dia? Haji itu pun rukun Islam. Dia berlafaz dengan dia. Tapi sembahyang tak lah. Kalau kita sembahyang, kalau kita kata Dawaitul salih, apa salahnya? Boleh tak qiyas dengan haji? Qiyas lah mana? Haji itu apa dia? Rukun Islam. Sembahyang ni apa dia? Rukun Islam. Tak ada beza. Boleh sangat lah. Jadi kita baca usolli, tak ada. Bukan bid'ah. Apa ambil di sana? Nabi buat. Nabi buat dari mana? Dari haji. Kita bukan rukun Islam. Ini bukan rukun Islam. Kita qiyas, pelagar. Jadi kita buat, kita pelagar benda tu. Hak nu ada nas dia. Nabi buat. Hadis tak ada nas pun pelagar hak tu. Tapi syarat benda ni sama. Itu apa bagi qiyas. Faslun. Yang keempat qiyas. Bermula qiyas itu mengembalikan furu' kepada asal. Kembali pada hukum. Ambil hukum hak tu. Boleh sini. Hukum mana? Hukum berlafaz dengan niat di haji. Buat mari ke sembahyang. Di haji ni Nabi kata nawaitul hajjah, di sini pun nawaitul salih. Hukum boleh, anu boleh. Hak ni apa salahnya? Anu nak tambah. Anu rukun Islam, hak ni rukun Islam. Walaupun Nabi tak buat. Supaya Nabi buat, inilah pasal anu dia buat. Mari sana. Sunatullah. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil kira olehmu. Saya orang yang ada fikiran. Nanti nak buat belakang, nak tunjuk belakang. Pasal tu kita boleh melakukan qiyas, boleh pegang dengan qiyas. Nanti Nabi tunjuk belakang. Pelagar tengoklah. Walaupun Nabi tak buat, kita hak tu dia buat, hak ni sama saja. Boleh pelagar. Bermula qiyas itu mengembalikan furu' kepada asal, mengembali pada hukum. Ambil hukum tu bagi sini. Bagi furu' ni, hukum asal. Dengan sabar ilat. Ada punca dia, sama-sama ilat. Ada ilat, tak boleh. Dengan sebab ilat, ada sebab punca. Sebab ia menghimpunkan akal kedua dia. Kalau tak ada ilat, tak boleh lah. Ilatnya macam mana? Rukun Islam. Yang ni rukun Islam. Sama-sama. Tak boleh saja.
Dikehendaki, tengok dia boleh. Dikehendaki dengan mengembalikan itu, menyamakan, menjadi sama antara keduanya, dua pekerjaan. Jadi furuk dengan asal je, menyamakan antara keduanya, furuk dengan asal, menyama pada hukum. Kalau hak sana sunat, nawaitu hajjah wa ahramtu bihi, di sini pun apa salahnya? Sunat. Itu ulama buat itu. Pasal itu sunat ni kan. Walafalna usalli. Dan dikehendaki dengan furuk, apa dia furuk? Dan dikehendaki dengan furuk itu, iaitu yang dikehendaki menetapkan hukum padanya, ada panggil furuk. Dan dikehendaki dengan furuk itu, iaitu yang dikehendaki, yakni perkara yang kita kehendaki menetap hukum padanya. Pada itu perkara, apa dia? Sembahyang. Asalnya apa dia? Haji. Asal tu haji tu ambil di sana. Asal Nabi nawaitul hajjah, di sini sembahyang, ambil hukum tu. Karena Nabi kata nawaitu, sini pun kita kata nawaitul usalli. Dan dikehendaki dengan furuk itu, iaitu yang dikehendaki, yang ini perkara yang kita kehendaki menetapkan hukum padanya. Di sini tak ada hukum. Di haji adalah hukum, nawaitu hajjah. Di sini mana ada nawaitu? Boleh tarik di sini semua. Sunat. Dan dinamakan dia dengan makis. Yang dinamakan dia furuk. Dan dinamakan dia furuk itu nama apa? Dengan makis. Makis perkara yang kita kias. Makis perkara yang kita kias. Makis. Dan dikehendaki dengan asal pula. Furuk itu makis dia panggil. Perkara yang kita kias. Makis. Dan dikehendaki dengan asal. Dan dikehendaki dengan asal, iaitu yang sudah diketahui hukum padanya. Kita tahu dah hukum. Apa dia? Haji tu. Hukum. Nabi berlafaz, tahu dah situ, boleh berlafaz. Dan dinamakan dia kan asal dengan makis alaih. Makis alaih iaitu perkara yang kita kias atasnya. Perkara yang kita kias atasnya. Apa dia? Perkara yang kita kias sembahyang dengan haji. Haji itu makis alaih. Sembahyang itu nama makis. Okey, kias sembahyang dengan haji. Jadi haji, Nabi berlafaz nawaitul hajjah, sembahyang ni Nabi tak nawaitul usalli, tak ada. Tapi walaupun tak ada, boleh. Kita kias ke sana. Kias tu. Pasal bahan boleh. Hak ni pun boleh, betul lah. Pasal apa? Kira lagu tu pasal apa? Nur tanpa. Nur hukum Islam. Hak ni pun hukum Islam ni lah. Pasal apa? Tu boleh. Hak ni pun sama. Hak ni nama makis saleh. Hak ni nama makis. Kias kawan ni dengan kawan tu. Kias kawan ni. Semayang ni kias dengan haji. Haji Nabi kata usalli. Hak ni pun kita kata haji Nabi kata nawaitul hajjah. Ini pun nawaitul usalli pada tahun zuhri. Apa salah? Tak ada masalah. Boleh sangat. Tu apa panggil kias. Boleh pegang. Yang kita baca usalli ambil di mana? Kias. Hadis tak ada, Quran tak ada, ijma' tak ada, tapi boleh kias lah. Kita kias, pelanggar dia. Apa salahnya? Boleh kita kata usalli tak jadi bid'ah. Ada tersangkut dengan tu. Ada sangkutan kita buat kerja. Ada sangkutan tempat asal dia ada. Apa dia asalnya? Ada beri ke sana, kita ambil tu. Satu buat beri sini. Sini. Kalau hak sana sunat, hak sini pun sunat. Dan dinamakan dia ke asal tu dengan makis alaih. Dan dikehendaki dengan ilah. Kena ada ilah. Tak ada ilah tak boleh. Bila makis alaih kena satu lagi syarat. Dan dikehendaki dengan ilah itu, iaitu pekerjaan yang bersekutu antara keduanya. Jadi pekerjaan yang bersekutu ada keduanya apa dia? Sama-sama hukum Islam. Haji rukun Islam tak? Sembahyang rukun Islam tak? Sama lah. Tak ilah. Haji rukun Islam, sembahyang rukun Islam. Pasal apa haji boleh kata? Nawaitul haji, haji masalah. Kita kata kias.
Walaupun Nabi tak kata. Bukan bid'ah. Tak ada bid'ah. Pasal hujah kita kembali pada qiyas. Bid'ah tak. Bid'ah ni reka-reka. Ini tak ada reka walaupun Nabi tak kata. Pasal sana Nabi kata. Di sini Nabi tak kata, kita qiyas sana. Qiyas tu tak ada langsung. Reka betul-betul itu. Tak boleh. Ni ada. Maki dengan maki anda itu ada tempat kita qiyas. Dan benar dia pula sama. Kaji benar ni pula sama. Sama rukun Islam. Rukun Islam. Pasal apa tu Nabi boleh buat? Ini pasalahnya. Nabi tak buat. Kita buat pasalahnya. Pak tabiru ya ulil albab. Ambil kira olehmu. Hai orang yang punya akal. Tak boleh kira. Tak sunat kira. Pasalah tu alasan kita. Jadi tak hujah kita. Boleh kita qiyas satu benar dengan satu benar. Tapi syaratnya kena cukup syarat lah. Makis alai dan ilah. Dan antara makis dengan makis alai jangan ada beza. Ada beza tak boleh. Qiyas tak boleh. Hak ni jenis lain, hak ni jenis lain. Tak boleh. Ni tak satu jenis. Rukun Islam kata. Satu rukun Islam, hak ni rukun Islam. Satu jenis. Apa salahnya kita qiyas? Jadi dia kata. Dan dinamakan dia kan asal tu dengan makis alai. Benda yang kita qiyas. Dan dikarenakan dengan ilah. Kena ada ilah. Iaitu pekerjaan yang bersekutu antara keduanya. Yang jadi sebab bagi bersekutu pada hukum. Jadi benda tu ada berkait dengan kawan ni. Hukum pun berkait lah masalahnya. Cara guna. Seperti dikiaskan beras dengan gandum. Beras makanan tak? Gandum makanan tak? Kalau beras tu ada riba, gandum pun ada riba. Kalau gandum tak ada riba, beras pun ada riba. Jual beras dengan beras, jual gandum dengan gandum tak boleh mengandungi riba. Beras tak balas. Beras tak boleh. Mana ada nak? Jual gandum dengan gandum, makanan dengan makanan. Menjual beras senjata, aku jual kebun senjata. Tukar apa lagi? Tapi pasal syarat dia panggil berjual. Jual tu tukar benar. Sama tukar benar dengan benar atau tukar benar dengan duit. Tukar benar dengan duit dia bagi barang, kita bagi duit, itu tukar benar dengan duit. Ini tukar benar dengan benar. Apa dia beras dengan beras? Gandum dengan gandum. Aku jual lah gandum aku segata dengan harganya gandummu segata. Aku beli gandum segata dengan harga gandum aku segata. Riba tak boleh. Kalau beras tak apa lah. Beras benar dah sebut lah hadis. Tak boleh. Beras tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kias dengan gandum. Kias ke mana? Sama-sama makanan. Barak. Kalau hakmu tak boleh, ini pun tak boleh. Kias. Seperti dikiaskan beras dengan gandum. Kias pada apa? Pada riba. Makanan semua ada riba. Jual makanan dengan makanan tak boleh. Kita tak ada gula. Kawan mari rumah. Kawan mari rumah. Kita tak ada gula. Nak pinjam gula mu, esok aku beli ganti. Nak pinjam gula mu sekilo, esok aku beli ganti. Haram. Tak boleh. Pasal makanan, gula tu makanan. Jadi aku beli ganti itu jual aku ni. Menjual aku jual. Baik, beli kamu ni. Beli dengan gula tu lah juga. Tukar tu kau beli lah. Kita ni beli dengan duit dengan benar. Kalau barang dengan barang pun kau syarat dia kena beli. Aku beri beras kamu nak. Aku bagi gula kamu sekilo. Esok aku bagi balik gula kamu sekilo. Apa jual dah. Kemudian ini berapa jenis makanan. Jenis makanan tak boleh. Ada mengandungi riba. Riba lah guna. Tak sama. Beras tak menjual ke aku tu. Aku memberi pinjam ke aku. Kita minta pinjam. Nak pinjam beras atau nak berhutang. Aku hutang berasmu. Kawan beri rumah tu tak ada beras. Beri dah sekapit. Aku bagi berhutang. Esok dia bayar lah balik. Beri sekapit. Pasal apa jadi riba? Pasal lebih kurang. Lebih kurang. Kalau nak beras aku ambil hakmu tu. Beras tak ubah hancur. Hakmu ni pula berhancur. Gula aku ambil lima tu. Gula lagi boleh. Hakmu beri aku gula kasar. Gula kasar dia lebih manis pada gula lagi. Itu jatuh. Masalah tu yang jadi riba tu tak sama. Riba ziyadah. Lebih kurang syarat dia betul-betul. Tak boleh. Kemudian nak kias gula makanan, beras makanan. Tapi dia jenis lain beras. Jadi makanan jenis lain.
Gandum tak apa, sama-sama biji, sama-sama bijian atau tak ilat dah. Yang ni gula ni bukan bijian jenis lain, yang ni biji tak boleh. Nak kias tak boleh. Gula beras sama gandum boleh. Seperti dikiaskan beras dengan gandum pada riba. Kalau gitu nak buat macam mana? Nak lari daripada riba. Aku kawan mari rumah. Nak minta sedekah nak lari pada riba. Sedekahlah beras aku atau gula aku sekilo. Aku sedekah sekilo gula. Habis tak ada kek berapa. Jadi kalau hutang, nak hutang gula besar aku beli. Aku hutang tak boleh. Nak cakut luar. Kalau kita nak berlepas pada riba, minta sedekah. Aku sedekah kepada kau gula sekilo. Habis. Esok 2-3 hari kita beli. Aku sedekah pula kamu. Tak apa. Aku makruh. Lepas daripada haram. Yang makruh. Beda lah sikit. Kalau kita pergi penyang itu saja, nak bayar balik tu, kita jual. Garam dengan garam, gula dengan gula, beras dengan beras. Makanan, jenis-jenis makanan. Tak boleh. Satu nampak kamu nak lepas dari apa? Minta sedekah. Sedekah beras ke aku. Sedekah sikit. Sedekah dah habis, tak ada apa. Kalau kita tak sedekah balik, tak apa dah. Ada berhutang, kena bayar balik. Nak hutang beras, tu kena bayar. Tu tak boleh. Nak lari daripada riba, tak sedekah. Ini nak kira tu. Seperti dikiaskan beras dengan gandum pada riba. Dengan sebab keadaannya dimakan. Tu enak. Gandum bukan makanan, beras pun makanan. Dengan sebab yang dimakan, tu enak tu sama-sama makanan. Kalau kita gandum tu ada riba, beras pun ada riba. Maka beras itu makis. Kita kias. Dan gandum itu makis saleh. Jadi nas dalam hadis dia tak bagi gandum, beras Nabi tak sebut. Beras bukan dah sebut. Yang sebut dalam hadisnya gandum dengan gandum tak boleh. Beras tak ada sebut dalam hadis boleh. Beras pun tak boleh. Mana pula kias dengan gandum. Itu hujah kita. Dan gandum itu makis saleh. Dan riba itu hukum makis saleh. Riba yang disebut sebagai alih digandung dan riba. Dan keadaan benda tu makanan itu ilat. Jadi beras pun makanan, gandum pun makanan. Itu orang panggil kias. Faham? Itu kata kias. Pelaga tu. Kalau hak nu boleh, hak ni boleh. Kalau hak nu haram, hak ni haram. Jadi betul tu orang panggil kias. Kias tu. Hak ni maki, hak kita kias kawan ni, kias lagi. Hukum duduk di sini. Ini tak ada hukum lagi. Beras ni tak ada hukum. Hukum duduk di gandum. Gandum ni haram. Ada riba di sini. Kalau hutang gandum dengan gandum. Baik kalau hutang beras dengan beras, boleh ke tak? Kira apa lah? Tak boleh. Tak boleh pasal apa? Pasal beras ni makanan dia ni sama luar ni. Jadi benda makanan mereka. Kalau kita hak ni haram, jual gandum dengan gandum, hak ni pun jual beras dengan beras, haram. Tu orang panggil kias. Tapi syarat benar ni sama. Kalau benar ni jenis lain, benar ni jenis lain. Ini apa dia? Ini makanan jenis lain. Kita kata apa namanya, kopi. Ni kopi, ni beras. Tapi jenis lain. Bukan pula jenis lain. Dia nak satu jenis boleh kias. Bukan jenis dia tak boleh kias, tak boleh. Kias tak kena. Ketahui olehmu bahawasanya kias itu hujjah. Satu apa kita kata? Perpegangan. Satu benda yang kita berpegang. Ketahui olehmu bahawasanya kias itu satu hujjah. Satu tempat perpegangan kita. Hujjah, satu perkara yang kita boleh berpegang dengan dia. Macam Quran tu satu perkara yang kita berpegang dengan dia. Hadis satu perkara kita berpegang dengan dia. Ijma satu perkara kita berpegang dengan dia. Hujjah kalau kias satu perkara kita dapat berpegang dengan dia. Itu mana hujjah. Perkara yang kita pegang dengan dia. Hujjah. Saya tahu yang bahawasanya kias itu hujjah. Jadi satu perkara kita nak berpegang dengan dia. Boleh ke tak? Kias boleh. Pada pekerjaan yang bahasa dunia boleh.
seperti ubat. Pada pekerjaannya masa dunia seperti ubat misalnya hak dunia, dan pada pekerjaan yang lainnya yang lain pada dunia pada seperti ibadat boleh belakang. Nak kias. Tapi syaratnya antara dua tu jangan ada perbezaan, dan ada dua tu ada ilat. Kalau tak ada ilat tak boleh. Jadi ada 4 hujah. Pertama, tempat kita berpegang dengan Quran mudah. Ayat Quran terang-terang dah. Siapa boleh kata apa dah? Kata haram, haram lah. Ataupun tak ada ayat Quran dalam hadis kata haram, senang. Dalam Quran pun tak ada. Dalam hadis benar ni timbul baru. Timbul belakang pada Nabi. Pasal Nabi dulu tak ada. Kemudian timbul belakang benda ni puak-puak sahabat buat keputusan. Masa benda ni setuju lah tak ada. Kita kata haram. Haram lah. Ijma'. Apa benda ijma'? Ijma' pun tak ada. Timbul hak belakang ni. Boleh ke tak? Kita nak pakai hukum mana ni? Haram ke halal? Kias. Kias dengan benda. Nah dan dah dan. Kias benda ni. Kalau benda ni halal, dia ni pun haram. Kalau benda ni halal, dia ni pun haram. Boleh kita puja. Dengar. Asal. Pegang hukum asal. Asal tu makis alih. Hak belakang ni orang panggil makis. Ketahui oleh bahawasanya kias itu hujah. Satu perkara yang kita nak berpegang dengan dia. Jadi pegang di situ dah. Kias boleh kembali pada kias. Kami buat ni kembali pada kias. Pelaga tengok. Bila kias kena sah kita kias. Pelaga tengok tu boleh dah. Boleh. Keputusan hukum ni tu. Jadi orang kata bid'ah. Bid'ah apa? Tak ada Nabi buat. Betul tak ada pada Nabi. Zaman Nabi tak ada. Tapi belakang ni boleh kita. Ulama kita guna dengan kias. Dalam hadis pun tak ada. Ijma' pun tak ada. Kita guna kias boleh tak? Boleh. Ambil di mana? Syarat ambil di Quran. Mana Al-Quran kata sama nak? Fa'tabiru ya ulil albab. Ada tak? Boleh kita ambil. Rajak balik ke Quran balik. Kalau tak ada kait atau dengan Quran tak boleh lah. Tak boleh nampak hujah. Tapi kias tu ada kait dengan Quran. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil kira ulil albab. Orang yang punya pakar ambil kira tengok. Walaupun tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada ijma', cuba kira tengok. Boleh kira tak? Boleh pelaga tengok tak? Begitu. Daripada ayat Quran. Kalau tak ada baik ayat Quran, mana tu tak boleh lah. Jadi tu. Kemudian kita ketahui ilmu puasa kias itu hujah. Sebab kita nak pegang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan wasi'an husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.